Jadi akhir zaman ni sedang jemaah mata Allah SWT, kita diserang bertubi-tubi, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, sehingga orang buat provokasi, menterjemahkan Islam itu dalam bentuk yang ganas, teroris. Orang hari ini menterjemahkan, mempromosikan Islam dalam bentuk kelemahan. Bagi saya, kita sendiri yang kena bertanggungjawab. Kita kena zahirkan bahagianya saya dengan Islam. Kenapa saya bahagia dengan Islam? Kerana Islam agama kebenaran. Islam mengajar kita untuk percaya perkara yang benar. Islam mengajar kita untuk berharap, berhajat pada perkara yang tidak habis-habis. Islam mengajar kita untuk kita sentiasa berpegang pada benda yang tak mati-mati. Itulah iman, keyakinan yang tak habis-habis. Kalau selain daripada Islam, tak habis-habis nak yakin, tak habis-habis dia nak yakin. Kita ni yakin tak habis-habis. Kita ni yakin tak habis-habis. Keyakinan kita takkan habis-habis, tuan-tuan. Keyakinan kita takkan habis-habis. Kalau yang bukan Islam, habis-habis dia yakin, dia terbalik. Sebab keyakinan dia letak benda yang habis. Nah, habis, dia habis nak kena yakin balik, habis kena yakin balik. Maka sedang jemaah mata Allah SWT. Maka sebab ini, sebab saya melihat beberapa viral yang terkini ini, ada puak-puak individu yang tak bertanggungjawab, menular, mempromosikan Islam, dah sampai ke Malaysia dah, buat filem yang mana menceritakan Islam ni penganas, Islam ni derita, Islam ni satu benda yang last choice. Jadi hari ini, tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT, saya menyeru, kalau betul-betul kita hari ini merasakan nikmat iman itu besar, maka kita besarkan. Yang pertama sekali, kalau tak faham, cakaplah Alhamdulillah, saya bahagia saya jadi orang Islam. Walaupun dalam hati tu macam mana nak bahagia, Ustaz? Tak apalah, sebut ke dulu. Itu jadi doa. Jadi doa. Bagaimana kita lihat Bilal bin Rabah, yang pangkatnya kalau lihat pada kedudukan sekarang ni, hamba lah, yang tak ada jawatan dalam mana-mana kedudukan. Tak ada jawatan, penjawatan G grade pun tak ada. Hamba mana ada grade? Maksud, kalau government tak ada G, tak ada grade dah. N ke B ke C tak ada. Tetapi ketika dirinya milik Tuhan, tetapi hatinya merdeka. Kamu gaji siapa bayar? Kata tuannya. Tuan. Kamu kerja dengan siapa? Tuan. Jadi kalau semuanya dengan aku, kenapa kamu masuk Islam tak minta izin aku? Tidak perlu, katanya. Saya kerja sama Tuhan, tapi saya hidup sama Tuhan. Saya kerja sama Tuhan, tapi saya hidup sama Tuhan Allah. Kalau betul kamu tidak keluar daripada Islam, saya akan dera kamu. Ya, silakan. Bunuh kamu? Ya. Seksa? Ya. Nampak bagaimana perjuangan umat-umat terdahulu mempertahankan nilai Islam itu dengan namanya Islam itu sejahtera. Tuan-tuan, wallahi, demi Allah, kadang-kadang hari ini kita menterjemahkan syukur tidak bertempat. Kadang-kadang syukur kita hanya perkara-perkara benda, kebendaan. Syukur dapat sesuatu baru kita besarkan dia. Tapi percayalah hari ini, tuan-tuan, asbab hari ini kita mengucap, kita boleh sebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itulah kalimah yang menyelamatkan kita dari seluruh bencana dunia dan akhirat. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Kalimah La ilaha illallah itu boleh menggugurkan dosa, kerana yakin kepada Allah yang Maha Pengampun. Di mana letaknya nilai agama ini? Kerana kita percaya dekat benda yang tak mati. Tuan-tuan, tak ada istilah putus harapan, kerana kita bertuhankan Allah yang Maha Hidup. Sidang jemaah mata Allah SWT, maka bangkit. Ini seruan awal saya. Sebab saya melihat kita hari ini Islam dipromosikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, yang di dalam hatinya ada sakit. Memanglah. Dalam hatinya ada sedih. Memanglah. Dia menterjemahkan kesedihan, dia menterjemahkan kesusahan, dia menterjemahkan segala perkara-perkara yang berlawanan dengan tawaran Islam. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan sedang jemaah semua ditawarkan syurga. Ditawarkan syurga, tawarkan, bukan suruh beli. Tawar, nak tak? Itu Allah tanya, nak tak?
ambil lah, nak. Apa kelayakan? Kalau ikut kamu tak layak, tapi aku nak bagi. Dengan apa? Rahmatku, Allah kata. Jadi hari ini bangkit balik tuan-tuan. Kita kena promosikan Islam dengan sebenar-benar syukur, dengan sebenar-benar mengatakan Allah Rabbi. Cilik-cilik kita dah sudah mengucap, cilik-cilik kita masih dalam agama. Sidang jemaah mata Allah SWT, bertepatan dengan perkara ini saya nak menyambung kajian kita tentang hakikat kehidupan. Boleh lepas saya menyentuh tentang bagaimana ujian dan masalah. Saya dah buat satu kesimpulan awal tentang ujian dan masalah ni. Ada 5 perkara yang Allah uji, yang dimulakan dengan ketakutan. Ketakutan kepada soal rezeki, soal usaha, soal jiwa, keraguan dan takut tak ada punca. Rujukannya surah Al-Baqarah 155. Walana beluannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin penutupnya, kabarkan berita gembira bagi orang yang ada Tuhan, ada Allah. Sebab segala ketakutan kita ini Allah boleh hilangkan, Allah boleh lenyapkan. Bagaimana? Bila Allah campakkan keyakinan kepada dia. Nah, masalah, ya masalah, tapi masalah yang lebih besar bila tak tahu nak letakkan masalah, tak konsisten nak letak tempat kat mana tuan-tuan. Contoh hari ni kalau kita sakit perut, masalah sakit perut, betul, tapi ada masalah tak kalau ada tandas? Tak ada masalah, konsisten dah pergi tandas. Sakit perut dah tandas dia sakit perut. Okey, selesai. Jadi cepat penyelesaian dia. Nampak, walaupun kadang-kadang 3 jam bertapur dalam tandas, tak apalah. 3 jam tu bertapur, tapi tahu kat mana tempat. Jadi dalam masalah kehidupan, apa yang kita takut? Apa masalah besar? Ketakutan. Siapa yang boleh hilangkan takut? Allah. Takut boleh bukan dihilangkan dengan benda. Sebab benda adalah bukan, takut itu bukan benda. Takut itu sifat. Dalam kehidupan, sebab tu ujian kehidupan itu adalah ketakutan. Ujian kehidupan itu adalah ketakutan. Takut kepada kebenaran? Tidak sebenarnya. Sebenarnya manusia ini fitrahnya takut kepada yang berkuasa. Jadi ada tingkatan-tingkatan takutnya. Paling umum takut dengan pihak berkuasa. Itu paling umum. Bawa kereta, rotek mati, pucat muka tuan-tuan. Bawa kereta tak bayar 3 bulan. Tu ada. Sebab apa takut? Ada yang berkuasa. Kenapa kita takut? Sebab ada yang berkuasa. Jadi dalam kehidupan, dalam soal apa kita takut ini, rezeki. Kita takut dengan rezeki. Ya Ustaz, saya takut dengan rezeki. Sebab apa kamu takut dengan rezeki? Sebab ada yang berkuasa menentukan rezeki. Nah, ini kena betulkan. Maka bila kita betulkan yang berkuasa menentukan rezeki, secara tidak langsung kita nak mengenal siapa yang bagi rezeki. Ni cara dia. Rezeki ni dapat dengan cara mana? Cara ketaatan. Sebab rezeki itu nama Allah, Huwar Razzaq. Huwar Razzaq. Dialah yang maha bagi rezeki. Berapa ramai yang bila ingat rezeki ingat Allah? Kalau ingat Allah mesti dia taat. Tapi kebanyakan manusia ingat rezeki, ingat benda. Akhirnya dia menentang Allah Ta'ala tanpa sedar. Nah, jadi ketakutan takkan selesai. Sebab takut tidak boleh hilang dengan kebendaan. Ingat tuan-tuan, kenapa aku takut hari ni? Soal kehidupan? Ya, Allah uji soal kehidupan. Takut apa? Rezeki. Takut apa? Hidup dan mati. Allah kata, la takhaf la tazan. Allah kata, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan, Allah bagi jaminan. Allah bagikan kita pahala yang banyak. Sebagai contoh tuan-tuan, dari tunggu niat iktikaf, berderu-deru pahala masuk, geruk masuk. Apa janji Allah? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan bimbang. Orang beriman aku bagi pahala yang banyak. Satu ganjaran. Yakin tuan-tuan, hari ini perkara masalah yang sebenarnya yang besar melanda kita ni adalah krisis keyakinan dengan ganjaran Allah.
Dengan ganjaran Allah pun tak berapa nak yakin, dengan azab Allah pun tak berapa nak yakin. Dua-dua sama naik. Yakin dengan pahala pun tidak, 50-50. Takut dengan azab pun sama naik. Yang ini kita tak mau. Jadi sebenarnya kalau kita yakin dengan pahala, ganjaran Allah, innallah ala yukhliful mi'ad, bermaksud pada prinsip yang pertama, dibangunkan keyakinan itu dengan kita mendalami tentang sifat kekuasaan Allah. Itu misi ujian. Yang pertama tadi nak uji di mana kamu ketakutan. Yang kedua kesimpulan dia adalah nak uji kamu faham tak kekuasaan aku. Sebab tu tuan-tuan, hari ini carilah penyelesaian kehidupan. Pergilah pusing keliling ke rata utara, selatan, timur, barat. Tuan-tuan, contoh nak menyelesaikan isu rezeki. Walaupun kita ada duit di dalam tangan, tetapi ketakutan masih tidak selesai. Kenapa? Kerana kita tidak pergi kepada sumber yang datangkan ketakutan. Itu Allah. Jadi betul lah tu, duduk malam ni dengan menambah pahala, dengan menambah ketaatan, itu akan menghilangkan ketakutan. Sebagai contoh, bagi yang sedang nak ambil peperiksaan sebagai contoh, ni masuk sambil-sambil masuk. Bila seseorang itu berhadapan dengan ujian untuk dia jawab kehendak-kehendak dunia, peperiksaan, takut dia. Ketakutan ini kalau ikutkan, sudah belajar dah tu 5 tahun. Kenapa masih takut? Kerana tidak cukup hanya dengan belajar, dia kena taat. Taat tu kena ada. Taat kepada siapa? Guru, mak, ayah, berkhidmat, taat. Kalau belajar saja takut dia, takut. Kalau dia dapat keputusan yang bagus pun dia takut, lepas ni dia down. Kalau dah biasa dapat 10A, dia takut tak dapat 10A. Kalau dia jadi orang yang hebat dalam sekolah, SPM sebagai contoh, masuk universiti, dia takut dia tak jadi best student kat universiti pula. Bila kat universiti dia takut saingan pula. Lama-lama penuh ketakutan. Sebab apa? Sebab takut tidak dihilangkan dengan ketaatan. Tuan-tuan, berusaha, buat kerja lah. Sebab tu Allah kata wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta ni usaha. Usaha sifat dia berkurang. Buatlah macam mana pun tuan-tuan, sifat usaha tu kurang. Dulu kita boleh kerja 10 jam tuan-tuan, sekarang cuba tengok, mungkin berkurang. Dulu kita mungkin boleh stay up sampai malam, sampai 3 pagi, tapi faktor kesihatan kadang-kadang dah kurang. Berkurang usaha, tapi jangan berkurang yakin. Usaha mungkin berkurang, tapi yakin jangan hilang. Ini CP yang kena faham. Sebab apa yakin tak boleh hilang? Kerana kita diajar untuk bersandarkan kepada sifat kekuasaan Allah. Gitu. Itu yang asas akidah yang pertama dibangunkan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dalam bab kehidupan ni tuan-tuan, untuk kita memahami lagi dalam konteks yang lebih dalam, Nabi SAW menekankan mudarat tidak akan berlaku di langit dan di bumi. Sebab siapa yang bagi mudarat? Allah. Melainkan Allah izinkan berlaku. Nah, lagi sekali, mahu tidak mahu, sandaran kita kembali kepada kekuasaan Allah.